Kita ingin ke Johor seketika. Baru sebut tentang Johor, kita pergi ke Johor terlebih dahulu untuk melihat satu inisiatif kebajikan. Laporannya bersama Muhammad Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih Ismail dan Zaliha. Saya kini berada di Pejabat Yadim Johor di Johor Bahru, Johor bagi membawakan usaha-usaha yang dijalankan Yadim Johor adalah memanfaatkan komuniti terutama golongan muda. Dan menariknya tentang Yadim Johor ini, program dan inisiatif yang dianjurkan tidak hanya tertumpu pada satu-satu program saja, malah ia melibatkan pelbagai jenis program serta kerjasama dengan agensi-agensi lain. Dan untuk itu kita bersama dengan pengarah Yadim Johor, Muhammad Ammar Abdullah. Jadi Tuan, terima kasih. Jadi Tuan, seperti kita tahu, Yadim Johor sentiasa menjalankan pelbagai program memanfaatkan masyarakat. Jadi apakah antara pendekatan Yadim untuk tahun ini? Okey, terima kasih kepada Erwin. Alhamdulillah kita di Yadim Negeri Johor ini, alhamdulillah kita dah bermula program kita selepas 2 tahun kita dalam COVID. Dan fokus kita pada tahun ini adalah kita ada 3 fokus utama, iaitu Yadim ni sebagai agensi dakwah mesra anak muda. Yang kedua, untuk kita melahirkan pendakwah yang berkualiti. Dan yang ketiga, untuk kita memanfaatkan sasaran-sasaran dakwah kita ni supaya kita tidak tertumpu hanya kepada beberapa golongan sahaja. Okey. Jadi difahamkan Yadim juga ada kerjasama dengan AADK. Ya, kita dengan AADK ni sebenarnya kita telah bermula semenjak pada 2006 di awal pembukaan Pejabat Yadim Negeri Johor. Ketika itu kita hanya fokus kepada pusat pemulihan narkotik di Puspen. Dia ada 3 di Muar, Tangkak dan Johor Bahru. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita merancang untuk meluaskan program kita dengan sasaran orang kena pengawasan ataupun OKP, tapi ditakdirkan COVID. Dan alhamdulillah pada 2022 pada 28 Mac kita telah lancarkan program Bina Insan Cemerlang untuk orang kena pantau di bawah pengawasan AADK ni. Dan untuk makluman semua, di Johor ada 3,000 orang kena pantau ni di bawah pengawasan AADK, dan 70%-nya adalah belia kita. Dan Yadim mengambil tanggungjawab untuk membantu belia ni, bukan dari sudut kerana mereka ni terlibat dengan dadah saja, tapi adalah sebagai salah satu tanggungjawab untuk kita memulihkan dia orang. Sebabnya dadah ni dia mesti untuk memulihkan, walaupun dia ada pendekatan psikologi ke apa, dan akhirnya kita mesti berbalik kepada pendekatan rohani dan keagamaan kita. Ya. Jadi tidak hanya dengan terlibat dengan program-program advokasi, Yadim juga terlibat dengan program-program komuniti menerusi sukan, ya? Ya, alhamdulillah kita telah pernah menganjurkan beberapa karnival, bukanlah program-program sukan kita. Antaranya kita pernah menganjurkan pada 2018, 2019 adalah Islamic Futsal dengan nama singkatannya iFutsal lah. Kita jangan terkejut kata Islamic Futsal tu nak datang main kena pakai jubah. Tak, sebenarnya Islamic Futsal tu kita hanya menambah beberapa perkara di dalam futsal biasa. Contohnya kita mewajibkan yang Muslim itu untuk bermain dia perlu memakai seluar panjang. Tapi kalau non-Muslim nak join pun boleh, tak ada masalah. Kita tidak mengikat dia dengan syarat itu. Dan selain itu juga kita ada penambahan, contohnya apabila kita bermain, bila masuk waktu solat kita akan stop untuk solat, dan kita ada pengisian kerohanian sikit. Maksudnya kita tidaklah 100% main saja, tapi kita main dan kita ada pengisian kerohanian tu supaya orang kata benda tu balance, dan kita pun tak nak menunjukkan bahawa dakwah ni adalah semata-mata pergi masjid itu dan sebagainya. Jadi untuk tahun ini berapa banyak program akan dijalankan oleh Yadim Johor? Okey, untuk sasaran tahun ni sebenarnya kalau mengikut kepada sejarah data-data kita yang sebelumnya, daripada 2018, 2019 program kita sekitar 150 program setahun. Dan alhamdulillah untuk 2020, 2021 program kita berjalan, cumanya fokus kita banyak kepada musaadah COVID, iaitu membantuan semasa rakyat dalam COVID. Dan alhamdulillah untuk tahun ni kita sasarkan adalah program kita berjumlah lebih kurang 150 hingga 200, dan fokus kita adalah kepada belia tadi, yang mana Exco Agama yang ketika ini di Negeri Johor adalah YB Muhammad Farid. Beliau memang menekankan untuk menganjurkan program bersama dengan belia. Okey. Baik, terima kasih Tuan Ammar atas perkongsian maklumat tadi. Sekian saja laporan saya dari Johor Bahru, Johor. Kembali semula ke Zaliha di studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Erwin atas laporan tersebut. Kita akan berbicara dengan seorang usahawan wanita sebentar lagi, tapi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.